Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, rakan-rakan dan saudara mara media sosial. Pagi ini kami nak memberi perkhabaran kami sihat, alhamdulillah. Semoga saudara-saudari, rakan-rakan media sosial, saudara mara dekat dan jauh dalam keadaan sihat juga bersama keluarga yang tersayang. Pagi ini nak berkongsi turki peribahasa, nasi sudah menjadi bubur. Bukan gagal, dia hanya masak nasi silap jadi bubur. Satu tanda aras yang tidak berjaya dicapai. Kegagalan mencatat apa yang kita inginkan. Sebenarnya nasi jadi bubur ni, masak nasi jadi bubur macam mustahil. Tidak ada pernah orang seumur hidup saya lah cuba nak masak nasi jadi bubur lembik. Kecuali disengajakan memang niat nak jadi nasi bubur. Tapi masak nasi menjadi lembik tu mungkinlah. Melembik terlebih air sikit sebab berasnya berbeza ataupun kesilapan memenuhkan air yang tidak sesuai, ataupun nasi hangit sebab terlupa sembang-sembang tok cerita Hindustan kat luar, kat dapur hangit, tapi mustahil juga, takkan tak bau kan, hidung tersumbat lagi tu. Ya, hangitlah nasi hangit orang tak makan, kecuali nasi minyak hangit, kerak nasi minyak. Zaman muda-muda dulu makan kenduri, nasi minyak kerak tu yang sedap tu kan. Tapi nasi hangit masih boleh digunakan bagi ayam. Ayam makan je, tak ada ayam tolak pun. Tapi macam mustahil lah, masih mustahil juga. Sama ada nasi hangit mustahil sebab rice cooker sekarang ni tak pernah hangit. Air yang cukup masak nasi, api tutup. Tapi mungkin mentah mungkin berlaku. Mentah maksudnya kurang air. Mentah tak boleh makan, sakit perut. Lembu pun cakap, bangau kata dia, cerita lagu bangau. Kenapa tak makan nasi? Lebih kurang lah. Kerbau ke lembu ke, sebab perut sakit. Makan nasi mentah. Tu salah makan nasi mentah ni. Saudara-saudari rakan media sosial yang kami raikan setiap minggu lah setakat ni lah. Dia setara dengan peribahasa sesal dahulu dan sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Sama ada didahulukan kegagalan itu kononnya supaya tidak rugi, ataupun dikemudiankan, kemudian masih boleh dielakkan. Jadi sesal dulu tidak meneruskan, atau sesal kemudian masih boleh dielakkan, tidak berlaku sesal kemudian kalau kita berhati-hati, merancang dengan sempurna, dengan teliti, mengambil kira semua faktor dan pandangan orang. Tak mungkin kita gagal kemudian kalau kita bersungguh-sungguh. Tapi nasib menjadi bubur ni ada sesal kemudian. Kita buat baru kita tahu. Tetapi masih boleh berguna seperti saya sebut tadi. Bubur boleh berguna, lembik pun berguna, hangit pun berguna, mentah tak boleh. Lembu pun tak nak makan. Saya suka makan bubur. Saya masak, bukan silap masak nasi lah, tapi memang masak untuk bubur. Tak silap, memang untuk jadikan di bubur nasi. Saudara-saudari sekalian, peribahasa ni saya nak share tentang 3 perkara lah. Pertama, dia ada bagaimana kita menggunakan sejarah hidup kita. Kita jangan lupa sejarah hidup, asal usul kita. Kita mesti sentiasa melihat sejarah hidup kita. Kita melihat ke belakang apa yang telah kita lakukan, kita belajar dari kesilapan. Kalau masak nasi jadi bubur, kita belajar kenapa silap. Kalau masak nasi hangit, kenapa silap. Jadi melihat sejarah hidup ni ke belakang ni secara true time ni penting. Walaupun sejarah tidak boleh berubah, kita sentiasa boleh memanfaatkan apa yang telah lakukan. Semua orang, saya pasti, siapa pun tidak terkecuali, melihat sejarah mesti menyesal kerana tidak melakukan sesuatu yang lebih penting yang kita ingat sekarang. Tapi tidak apa yang boleh kita lakukan, kita hanya boleh belajar darinya. Jadi masak nasi jadi bubur, belajarlah. Jangan silap lagi. Kenapa jadi bubur? Tentu datang daripada kita sendiri. Jadi begitu juga rancangan dan angan-angan belum pasti lagi akan terjadi, belum pasti realiti, dia hanya rancangan. Tapi kita sentiasa mesti berusaha. Yang mutlaknya kehendak Tuhan. Semoga dengan doa dan usaha kita berjaya apa juga yang kita rancangan.
Peribahasa ni juga pasal semangat. Semangat hidup. Semangat kita hidup, pertamanya mengisi perut lah. Makan, tidur, makan, pakaian, minum, rumah, keselamatan. Tapi lebih dari itu, kita nak mengisi kehendak emosi kita. Bagaimana kita memenuhi keperluan jiwa. Kadang-kadang tak mahu. Kenapa? Kenapa kadang-kadang rasa takut? Kenapa? Kita sentiasa boleh berubah. Kalau masih ditakut lama, takut, tidak mahu melakukan, rasa malu, sampai bila tidak berubah? Ingin melakukan tapi tidak mahu berusaha dengan gigi, sampai bila tidak boleh mencapai? Jadi sebenarnya semangat ini, peribahasa ini adalah pasal bagaimana kita membina sikap kita lah. Sikap bekerja, sikap mengadakan perhubungan baik dengan orang lain, hubungan kita dengan manusia. Sebenarnya beras ni ada 4 perkara dia jadi pada dia. 1, dia jadi nasi. 2, dia jadi bubur, terlebih nasi, terlebih air. 3, dia mentah, sangat kurang airnya. 4, hangit. Tak ada lain. Ada satu lagi, tak payah buat apa-apa, biarkan nasi, beras tu jadi bubuk lah dia kan. Jadi kita mesti melakukan sesuatu lah, apa juga yang ada di depan kita. Saudara-saudari sekalian, peribahasa ini adalah pasal peringatan lah. Peringatan. Kita mesti belajar dari kesilapan. Kita mesti menerima kesilapan tu satu anugerah, hidayah, petunjuk. Jangan sekali-kali kita merasakan kegagalan itu satu kekecewaan. Kita sentiasa merancang apa yang telah kita lakukan menyebabkan kita macam ni. Kita sentiasa berusaha bertindak macam mana menjadi macam orang. Kita sentiasa bekerja sama ada proaktif. Percayalah saudara-saudari yang kami raihkan, kalau dari kecil kita sentiasa proaktif merancang apa yang kita lakukan, sampai ke tua kita akan proaktif. Kalau tidak, sampai ke tua lah kita menunggu je. Nak buat, nak melakukan pun nak buat. Kita sentiasa reaktif. Orang suruh pun buat, orang cadang pun nak buat. Tidak, kita sentiasa ataupun kita kreatif. Dari sekarang kita sentiasa kreatif melakukan pelbagai kaedah dan cara untuk menjadikan apa yang kita mahu itu berjaya. Kita sentiasa kreatif. Kita sentiasa memandang dari sudut yang lain. Kalau tidak, kita langsung tidak berimajinatif lah. Tidak berimajinasi. Saya nak ingatkan, ilmu tak penting. Bukan tak penting. Tapi yang lebih penting dari ilmu adalah imajinasi. Berjaya berimajinasi. Itu lebih penting dari ilmu. Kalau kita sentiasa berimajinasi, kita sentiasa kreatif. Melakukan apa juga. Sekali lah contoh lah, ni banyak lagi. Kalau kita dari kecil sentiasa merancang hidup kita, kita akan merancang segala-galanya dilakukan teliti dan berhati-hati, mengambil kira semua faktor. Jangan cincai je. Semua nak cincai, sambil lewa je, asal buat je kan. Melepas batuk di tangga je. Saudara-saudari yang kami raihkan, jadi sebelum itu sebenarnya saya tidak begitu berkenan lah dengan peribahasa ni. Masak nasi jadi bubur. Tak. Masak nasi mentah mungkin lah. Dengan teknologi dan kepahaman sekarang, masak nasi mentah. Mentah jangan makan. Lembu pun tak nak makan. Sebagai penutup, darling nak cerita apa? Bubur lah sedap. Sebagai Senang dihadam, senang baik dimakan. untuk perut. Lauk berkurang kan. Ikan masin je. Sebagai penutup, saya nak ceritalah satu cerita lah ni. Kisah Sir Thomas Edison. Tahukah saudara-saudari banyak jasanya kepada kita? Lampu yang kita gunakan, yang kita guna sekarang ni adalah hasil daripada kegagalan Sir Thomas Edison mencipta lampu. Tak pernah putus asa dia, macam masak nasi jadi bubur. Beribu-ribu kali tak pernah putus asa, sentiasa belajar apa yang silap yang telah dilakukannya. Katanya walaupun 2000 kali gagal, dia sebenarnya berjaya mencipta bagaimana lampu tak menyala. Macam tu dia reframe. Jadi kita ni kalau masak nasi mentah tak apa, usaha lagi. Catit. Hari ni banyak air, banyak beras. Ni catit pun tak nak, semua dalam kepala je. Sekarang saudara yang kami raihkan, semoga berfaedah dan kita berjumpa lagi minggu hadapan. Okey, Assalamualaikum.